bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, para pegawai ahli Jawatan Kuasa Surau Putra Al-Amin, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi dengan izin dan ketentuannya sekali lagi dapat kita bertemu pada malam ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di masjid ini, di surau ini, kira-kira 117 hari yang lalu, iaitu hari Isnin 12 hari bulan Jun tahun 2017 jam 9.30 pagi. Dan saya fikir tuan-tuan pun dah tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Macam biasalah ya, kita membincangkan ijaz Al-Quran bersempena dengan seminar Al-Quran, fikir dan zikir. Malam ini kita bersempena dengan program Ijtima' Muharram Hal Ehwal Muslimat ataupun Hemat SPAA 1439 Hijrah. Dan saya diminta untuk menyampaikan satu tajuk yang mudah-mudahan bermanfaat, ada apa dengan Muharram. Hadirin hadirat sekalian, syukur malam ini jika tidak silap kiraannya kita berada pada tanggal 17 Muharram. Dan Muharram ini kita sedang berada pada salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram dia bukan calang-calang bulan. Allah jadikan dia sebagai salah satu daripada 4 bulan yang dia punya martabat lebih tinggi dari bulan yang lain. Dalam Quran Allah Ta'ala merakamkan secara umum dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Ta'ala sebut jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Dan itulah ketetapan yang Tuhan buat sejak diciptakan langit dan bumi lagi. Dan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. Dan itulah ketetapan agama yang lurus. Jangan kamu zalim diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Apakah bulan-bulan itu? Dalam hadis ada diterangkan secara jelas. Seorang sahabat nama Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia pernah dengar Nabi berpesan, As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dalam setahun ada 12 bulan dan di antaranya ada 4 bulan yang dihormati. Apakah dia? Salasun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wal Rajab Mudhar allazi baina Nyubada wa Sya'ban. Ada 3 bulan yang terletak berturut-turut berdekatan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan ada 1 bulan yang terpisah dari yang lain, iaitu bulan Rajab. Dan di antaranya Rajab itu duduk di antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi inilah bulan yang sedang kita lalui sekarang, bulan Muharram ini. Kata Abu Amru Ibnu Al-A'la dalam tarikh Dimashq, bulan ini dinamakan bulan Muharram kerana pada bulan Muharram diharamkan peperangan. Artinya diharamkan jihad. Sewajarnya bagi orang yang nak berjihad, Muharram perlu dikecualikan daripada senarai peperangan mereka. Tapi kata ulama pula, bayangkanlah kalau jihad yang merupakan sebahagian daripada esensi utama dalam Islam tak dibenarkan buat bulan Muharram, apatah lagi benda-benda yang tak elok. Jihad tak boleh, benda jahat lagilah tak bolehnya. Apa juga niat jahat nak buat bulan ni, elok diketepikan dulu, tangguhlah, tak payah buat terus lagi bagus. Contoh nak buat pesta, tak buat pusnonoh misalnya, tunggu habislah, sapar tak lama dah, sikit saja lagi. Jangan buat pada bulan ini. Bulan Muharram ini juga keistimewaan dia adalah dia ni disifatkan sebagai bulan Allah. Itu keistimewaan dia. Semua 12 bulan memang ciptaan Allah Ta'ala, tapi bulan Muharram dia dapat satu gelaran khusus, Syahrullah, bulan Allah. Dan yang meletakkan nama tu Nabi sendiri.
Dalam hadis daripada Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa paling afdal selepas puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu Muharram, kata Nabi. Jadi bulan ini dia punya nama pun, kata As-Suyuti dalam syarah Suyuti ala Sahih Muslim, Syahrullah ini atau bulan Allah ini dia jadi istimewa sebab bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lain termasuklah Ramadan ke Rejab ke apa Sya'ban, semua bulan-bulan tersebut namanya telah wujud sejak zaman jahiliah lagi. Orang Arab dulu dia dah sebut dah nama Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi Muharram namanya baru di rebranding selepas kedatangan Islam. Bulan yang lain dah lama wujud. Sebab itu bulan Muharram sebelum daripada Islam datang, namanya disebut dengan gelaran Safar Awal sebelum daripada itu. Bila masuk sejak Islam, syariat diperkenalkan, ditukar kepada bulan Muharram. Ada juga setengahnya menyebut Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang sunyi. Kerana kebiasaannya bulan Muharram tidak ada sebarang konflik ataupun riak-riak pertelingkahan pun sepanjang bulan Muharram ini. Tuan-tuan sekalian, kalau orang tanya bulan apa yang paling afdal antara empat-empat bulan yang ada itu, yang sebagaimana disebut dalam Quran, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dan beberapa ulama dalam kitab Lataiful Ma'arif, Allah mulakan waktu dalam setahun dengan bulan Muharram dan tutup dalam setahun juga dengan bulan yang haram, Muharram, Zulhijjah. Dua-dua itu bulan yang dimuliakan. Tidak adalah bulan dalam setahun yang lebih agung di sisi Allah selepas Ramadan melainkan Muharram, kata Hasan Al-Basri. Tetapi walaupun Ramadan tu tinggi kedudukannya, Muharram pun tidak terkecuali, dia ada terror dia juga. Ulama sebut bulan Ramadan dia terror sebab dalamnya ada Lailatul Qadar. Antara 21 sampai 30 Ramadan itu time frame untuk Lailatul Qadar. Zulhijjah dia pun ada terror dia juga. Zulhijjah antara 9 sampai 13 Zulhijjah ini tempoh orang paling sibuk dengan dua amalan. Pertama korban, yang kedua haji. Proses haji dalam antara 9 hingga 13 Zulhijjah. Adapun bulan Muharram dia jadi terror juga sebab di dalamnya ada 10 Muharram ataupun Ashura yang merupakan satu tarikh yang banyak mencatatkan peristiwa-peristiwa besar berlaku yang berkait rapat dengan tiga agama yang mata rantai ini, Yahudi, Nasrani, Islam. Tiga-tiga sekali ini semuanya signifikan dengan 10 Muharram. Sebab itu kalau 10 Muharram ataupun Ashura di seluruh dunia ada 3 puak yang paling dominan sekali dalam soal menyambut Ashura ini. Pertama, kitalah ahli sunnah wal jamaah. Kita pun sambut juga Ashura dengan cara kita lah, berpuasa dan seumpamanya. Yang kedua yang menyambut Ashura, Syiah Rafidah. Mereka ini bagi Syiah, bulan ini adalah bulan Syahrun Niyahah, bulan untuk berduka cita kerana kematian Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma pada 10 Muharram 61 Hijrah. Kalau Syiah yang original, yang beranak-beranak baka Syiah, dia akan buat majlis memperingati Karbala apa semualah, pukul badan, pegang rantai, nyiksa badan. Tapi yang tempat kita yang Syiah jadi-jadian saja, dia tak buat macam itulah. Tepuk-tepuk dada sajalah, ya Husain, ya Husain. Sakit nak pukul badan, esok nak kerja susah. Jadi dia bukan menghinakan, ada pula kata aku hina Syiah pula. Dah tak berapa tu sangatlah. Kalau luar dia pukul untuk dia rasa seksaan Syiah apa tu Husain itu. Kita tak lah Husain, 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 itu sajalah. Tapi ada pula golongan ketiga menyambut Ashura, dia panggil Nawasib. Nawasib ni geng-geng pembenci tegar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka ni memang pok-pok yang memang benci Sayyidina Ali. Tapi dan bila Sayyidina Husain dibunuh, dia gembira pula. Sebab itu kalau orang ahli sunnah, kita puasa. Orang Syiah menangis sampai pagi sampai malam. Nawasib buat kenduri. Dia terlampau gembira, siap buat makan-makan. Dah lah kita puasa, dia buat kenduri pula.
Bukanlah makna siapa yang buat birthday anak baru-baru ni tu nak wasik. Tidak, kau aku mana ustaz saya buat akikah baru ni. Tidak, ini orang nak wasik ni purposely dia buat makan-makan sebab gembira sangat mempadan mukakan keturunan Sayyidina Ali. Baik, bulan Muharram ini apa amalan yang sangat dianjurkan? Tak lain tak bukan puasa itulah. Puasalah ibadah yang paling diutamakan sepanjang Muharram ini. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan dalam Muharram itu pula yang paling dianjurkan, dikhususkan berpuasa adalah pada Yaumu Ashura, hari Ashura. Dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahuda tasumu yauma Ashura. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Mereka berpuasa bukan mereka sekadar gembira. Yahudi memang puasa betul. Faqala ma hadza, apa hal kamu ni semua berpuasa ni? Jawab mereka, hadza yaumun salih, hari ni hari Maulid ya Rasul. Comel hari ni. Macam kita hari ni lah, 07 1017. Kalau di flip kan, nombor tu cantik hari ni, jangan beli pula nombor esok, tak ada. Tapi dia ada hari comel lah, hari comel. Yahudi jawab, hari ni hari Maulid ya Rasulullah. Amda Maulidnya, hadza yaumun najallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Hari ini adalah hari di mana Allah Ta'ala telah menyelamatkan Bani Israel daripada musuhnya. Sebab itulah Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Ada beberapa pelajaran daripada hadis ini. Pertama, Nabi tidak menafikan cerita Yahudi itu. Maknanya memang benar 10 Muharram berlaku pembebasan orang-orang Yahudi. Sebab kalau tak betul, Nabi pangkah situ dah. Pandai sangat awak kata hari ni. Mana awak tahu hari ni? Kami memang turun-temurun, jangan nak menipu. Tak, Nabi diam saja. Maka diamnya Nabi itu betul lah cerita itu. Itu satu. Yang kedua, dibahaskan apa yang Yahudi sambut sebenarnya. Dia gini tuan-tuan, sampai sekarang Yahudi ni dia ada sambut satu upacara dalam upacara keagamaan Yahudi, dia panggil Pesah. Pesah ni dalam bahasa Inggeris dia panggil Passover. Rajinkan Wikipedia lah, panjang cerita Passover ini. Orang Yahudi adat dia sehari sebelum Passover. Passover sambut pada 15 Nisan. Nisan ni bukan kereta, bulan Yahudi. Nisan ni kalau kita Muharram lah. Kalau Gregorian Januari, dia bulan yang satu dia panggil Nisan. 15 Nisan disambut Passover. Sehari sebelum, iaitu pada 14 bulan Nisan, dia akan buat satu upacara yang dipanggil Ta'anid Bakharat ataupun Ta'anid Bakharim. Ta'anid Bakharat ini fast of the firstborn, puasa hari anak sulung pertama. Benda nak terjemah susah betul. Cakap Yahudi juga senangnya. Dia puasa nak mengingatkan tragedi firstborn. The firstborn tragedy ini berkait rapat dengan the plagues of Egypt ataupun Makot Mizrayaim yang dikenali sebagai the 10 biblical plagues, iaitu di zaman Nabi Musa AS. Kalau kita rujuk dalam Exodus chapter 3 verse 19 sampai 20, ada satu cerita tentang bagaimana orang-orang Mesir, orang Kipti, Firaun telah ditimpa dengan 10 malapetaka yang tidak ditimpakan kepada Bani Israel. Jadi orang Yahudi masa itu dia dalam proses nak pindah daripada Mesir pergi ke Kanaan. Jadi selepas menjadi hamba selama 210 tahun, Musa adalah penyelamat mereka. Jadi dalam masa 210 tahun mereka begitu susah, Musa datang defend mereka, keluarkan daripada status hamba. Bila nak pindah pergi ke bumi yang kawasan yang baru, Firaun tak benarkan. Jadi bila Firaun tak benarkan, Allah turunkan 10 wabak. 10 wabak ni dipanggil Makot Mizrayaim, wabak Mesir ataupun Esir Hamakot, the 10 plagues. 10 wabak ini bagi kita hak mendengar macam ngarut cerita ni. Tak, cerita ni dirakamkan dalam Quran.
Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 133, secara umum Tuhan rakamkan peristiwa itu sebagai kenang-kenangan. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala waddafadi'a waddama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Dan kami telah hantarkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai tanda dan bukti yang jelas nyata, tapi mereka tetap juga sombong, takbur dan menjadi kaum yang derhaka. Saya percaya di kalangan tuan-tuan yang first time lah dalam malam ni dengar, dalam Quran dia cerita kutu, katak, belalang, taupan, ada. Cerita ini dalam Taurat ada dijelaskan. Sebab saya dah sebutkan tadi, 3 agama ni mata rantai yang saling sama saja syariatnya. Israel, Nasrani, Muslim. Jadi kita tiga-tiga. Lepas tu kita dengan Nabi Sulaiman kita tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tulis depan surau SPA ni, we love Jesus because we Muslim, tak salah pun. Buat satu iklan tulis, we love Jesus because we are Muslim. Jatuh nak akidah. Tak tahu. Sebab kita dengan Nabi lain mata rantai. Masalah agama lain je tak nak love Nabi kita. Tu je engkau ada masalah. Kita orang tak ada masalah cinta Nabi-Nabi yang lain. We love Solomon, we love Moses ke, tak ada masalah. Jadi Taurat dia ada mendetailkan cerita tersebut, iaitu ada 10 bala Tuhan turun. Pertama Dam. Dam ini sungai ataupun punca air yang ada di Mesir, iaitu sungai Nil, bertukar menjadi darah semerah-merahnya. Yang ini disebutkan dalam Exodus chapter 7 verse 14 sampai 25. Yang kedua, turunnya satu bala dipanggil Sfardia. Sfardia ni dalam bahasa kita maknanya reptilia. Dia tak sebut apa, tapi kita percaya katak lah, iaitu katak yang begitu banyak sehingga dalam rumah katil ni penuh dengan katak. Kalau kita tidur malam, bangun tengok katak atas tilam, atas lantai, beribu-ribu katak. Yang ini dirakamkan dalam Exodus chapter 7 verse 26, chapter 8 verse 11. Yang ketiga bala Tuhan turunkan adalah kinim. Kinim ni kutu. Begitu banyak sampai jadi bala lah. Exodus chapter 8 verse 12 sampai 15. Kemudian diturunkan Araf. Araf ini lalat, setengah kitab sebut kumbang. Dia turun, dia merosakkan macam-macam benda. Ini ada dalam Exodus chapter 8 verse 16 sampai 28. Kemudian diturunkan bala yang kelima, Dever. Dever ini penyakit pada ternakan ataupun tanam-tanaman. Semua binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Mesir semuanya rosak. Ini juga dalam Exodus chapter 9 verse 1 sampai 7. Kemudian diturunkan Sekhin. Sekhin ni artinya bisul ataupun kudis yang tak dapat diubati. Ini ada dalam Exodus chapter 9 verse 8 sampai 12. Yang ketujuh diturunkan Barat. Barat ini ribut hujan batu yang ada api, yang berapi lah. Dirakamkan dalam Exodus chapter 9 verse 13 sampai 35. Yang ke-8 diturunkan bala Arbeh. Arbeh ni belalang yang datang dalam jumlah berjuta-juta. Ini dirakamkan dalam Exodus chapter 10 verse 1 sampai 20. Yang ke-9 Khosheh. Khosheh ni kegelapan, gelap gelemat, tak ada cahaya langsung, berhari-hari. Diturunkan dalam cerita ni dalam Exodus chapter 10 verse 21 sampai 29. Dan kemuncak malapetaka bala yang turun pada orang-orang Mesir ketika itu dipanggil Makat Bekorot. Makat Bekorot ni kematian anak sulung. Exodus chapter 11 verse 1 sampai 12. Diceritakan semua anak-anak sulung orang-orang Mesir ketika itu mati, kecuali anak-anak Bani Israel. Ini kemuncak bala. Itu yang diorang buat perayaan untuk mengenang balik tu. Memang 10 bala betul. Saya ingat lagi bulan Mac tahun 2013, History Channel dalam Astro lah, 555 tak salah saya, dia ada buat 10 episod mini series, dia panggil The Bible. Kalau tuan-tuan rajin untuk YouTube, ada lagi dia simpan dalam tu, tapi sari kata tak ada lah. Kalau tengok TV boleh buka translate tu.
The Bible ni dia cerita start daripada Adam sampai Isa. Walaupun cerita tu tak semuanya tepat berdasarkan pemahaman kita mengikut Quran, tapi secara umum cerita tu divisualkan. Saya tertarik bila episod tentang Exodus. Exodus tu cerita tentang bala yang turun pada orang Mesir, itulah cerita Makat Bekorot, episod Exodus. Yalah, kita selalu baca, tapi first time dapat tengok divisualkan, memang ngeri betul lah. Ngeri 10 bala tu. Bila yang kematian anak sulung tu lagi menyedihkan. Termasuk anak Firaun pun mati juga. Dia punya tengku mahkota dia. Bayanglah, ketika itulah Firaun surrender. Bila belalang, dia lawan lagi Musa. Kena bala air merah, dia lawan lagi. Tapi kena anak dia mangkat, dia surrender. Dia kata, Musa mu nak gigi lah. Musa pindah. Bila Musa dah pindah, ada pula dia punya penasihat setpos, sesulit apa, cocok pula lagi. Tuanku takkan nak biar lagi pok-pok ni, kau hajar ni. Tu tak ya, mau kejar. Tu dia kejar sampai ke laut pula. Musa marah, kek engkau dah lepas, ni kejar pula lagi. Dah kena pula bala seterusnya, laut pula matikan semua. Dalam cerita tu, di mini series tu ditunjukkan orang Yahudi ni macam mana dia boleh selamat. Ni pahaman dalam kitab Taurat dia orang lah. Dia orang tanya Nabi Musa, bala apa lagi nak turun ni? Kata Nabi Musa, anak-anak sulung akan mati. Habis kita mati belaka. Kalau malaikat yang cabut nyawa tu tak kenal, mati juga lah. Habis macam mana nak suruh dia kenal? Nabi Musa pun dia kata gini, sembelih kambing biri-biri. Sembelih kambing biri-biri, ambil darah. Darah tu calik sikit pada anak awak. Lepas tu belen tu awak pangkah depan rumah. Macam cerita Alibaba, jangan lapuk lah. Mungkin Piramli baca Exodus agak lah. Dia buat pangkah. Jadi malaikat tu lalu kampung Yahudi, tengok banyak pangkah, jangan usik lah. Dia masuk Kairo, habis mati. Kairo ni bukan cerita di Kairo, di Aswan, belah selatan Mesir. Tamadunnya di situ, bukan di Kairo sekarang. Jadi itu pahaman dia, kita respect je lah pahaman dia. Tapi secara umum benda tu wujud lah. Baik, selesai bab itu. Bila Nabi Yahudi beria cerita, kita orang dulu ni, masa hari ni lah kami diselamatkan ni. Jadi Nabi Musa setiap kali anniversary dia akan puasa lah. Itu jadi kami ni gembira sangat. Nabi tiba-tiba macam tak berapa berkenan. Lantas dia pun kata, fa ana ahakun bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamih. Kata Nabi, sedap sangat awak macam gembira tak tentu arah. Kawan ni lagi rapat dengan Nabi Musa. Kami ni lagi gini dengan Nabi Musa. Apa cerita? Kita puasa juga. Semua-semua puasa belaka. Nabi pun ajak sahabat puasa juga. Sebab Yahudi macam sangat. Dia rasa Nabi Musa tu hak dia. Angin lah, tak kata angin kan, macam Nabi kita pandai baran pula. Tapi macam bengang lah. Dia ni lebih-lebih pula. Dia seorang rasa ingat dia tu Nabi Musa, geng dia. Kita pun geng dia juga, seolah begitu. Apa sebab Nabi mengatakan kami lebih berhak dengan Nabi Musa, ataupun baginda sendiri lebih berhak dengan Nabi Musa? Pertama, dalam konteks peribadi Nabi sendiri. Pertama, Nabi Musa dan Nabi kita profesionnya sama, iaitu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Dan Rasul pula, dia dengan Nabi Musa kategorinya ranking tinggi, ulul azmi. Sama tu, top 5. Kalau askar, dia ni elite, SOF lah, Special Operation Forces, elite punya askar. Mana dalam 140,000 Nabi, elite punya Nabi 5 saja. Yang betul komando punya Nabi 5 saja. Orang bahas kan, ulul azmi ni siapa yang bagi istilah ustaz? Ke suka-suka hati je letakkan istilah ulul azmi ni. Dia ulul azmi ni Allah rakamkan istilahnya secara umum dalam Quran. Allah sebut fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya para rasul yang mempunyai ulul azmi, keteguhan hati. Azmi ini keazaman, determination, orang yang ada keazaman tinggi. Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 kalimat ulul azmi. Maka timbullah perbahasan, perbincangan para ulama, siapa ulul azmi?
Kalau ikut pandangan Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn Kasir, Al-Qurtubi, Al-Bawawi, Asy-Shinqiti dan ramai ulama yang kanan-kanan, ulul azmi itu ada 5 orang. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihimussalatu wassalam. Ini 5 paling elit sekali lah. Dulu time sekolah bila nak exam kita hafal ulul azmi, kita buat mimin ya, mimin lah, Musa, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, gitu lah, terbalik janji jawab sudah lah, dapat markah dah. Kalau ikut susunnya kena Nuh, Ibrahim, Musa, Isa baru Nabi kita. Sebab apa ulama ni kumpulkan 5 nama ni saja, mana Nabi yang lain? Mereka berhujah dengan beberapa dalil, beberapa firman Allah yang berbeza-beza. Antaranya wa idza akhazna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhazna minhum mitsaqan ghalidha. Allah Ta'ala peringatkan, ingatlah ketika aku mengambil perjanjian dari beberapa nabi, dari engkau wahai Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, dan kami mengambil mereka perjanjian yang teguh. Surah Al-Ahzab ayat 7. Jadi bila Tuhan petik 5 nama ini, ulama pun dah tengok Quran, banyak kali petik 5 nama ini, jadi dia orang mengatakan memang ini lah ulul azmi. Jadi Nabi kita ialah profession sama, unit sama, department sama. Mau tak rasa bengang lah orang jabatan lain pula sibuk, aku sama dia jabatan pun tak sibuk macam ni. Yang kedua, dari segi profession, Nabi Musa juga pengembala kambing sama macam Nabi. Sama, exactly pengembala kambing. Dan Nabi Musa ni lebih otai lagi lah dalam bab pengembala kambing. Nabi kita tak selegend dia sangat. Sebab itu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, ma ba'atsallahu nabiyyan ila ra'al ghanam. Tidak Tuhan jadikan nabi-nabi ini melainkan background mereka mesti pandai mengembala kambing. Apa sebab? Kerana mengembala kambing memerlukan skill yang khusus. Orang yang boleh mengembala kambing, insya-Allah dia boleh memimpin. Sebab kambing ni dia susah. Kalau bawa 30 ekor, balik pun kena 30. Kambing pula kita tak boleh asing-asing. Kambing kalau berasing dia mati, dia kena duduk ramai-ramai. Sedangkan ramai tu umur tak sama. Ada kambing muda, kambing tua, kambing jantan, kambing betina, kambing remaja, remaja purba, macam-macam kambing ada. Perangai lain-lain, terhege-hege ada, hak laju sangat ada. Jadi memerlukan skill. Sebab itu semua Nabi, majoriti lah kita katakan, ada juga yang tak mela kambing, ikut standard lah. Nabi Sulaiman tak payah, takkan nak jaga kambing, dia anak raja, dia tak adalah jaga kambing. Majoriti lah. Nabi Musa dia memang jaga kambing. Allah sampai rakamkan dialognya dalam Quran, surah Taha ayat ke-18. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusya biha 'ala ghanami wa liya fiha mariba ukhra. Musa kata, ini aku punya tongkat. Aku bertompang pada tongkat aku ini, dan aku pukul daun-daun untuk dijadikan makanan kepada kambing-kambingku. Nabi Musa memang pure jadi gembala kambing. Ulama bincang berapa tahun Nabi Musa jadi pengembala kambing. Quran menjawab dalam surah Al-Qasas ayat 27, antakjurani thamaniyah hijaj. Nabi Syuaib dia minta Nabi Musa masa nak kahwin dengan anak dia, mu kerja dengan aku 8 musim. 8 musim ni satu musim setahun, maknanya 8 tahun. Dia bertugas jaga kambing 8 tahun. Fa in atmamta ashran fa min indik. Syekh kata kalau mau ekstra lagi 2 tahun, bonus lah untuk aku, untuk engkau. Jadi antara 8 hingga 10 tahun Nabi Musa jaga kambing. Memang terror betul lah. Jadi itu sebab Nabi kita macam angin je rasa bila Yahudi ni macam sedap sangat Musa rapat dengan kau. Ni kata ni, aku gembala kambing sama dengan dia. Dia ni juga ulul azmi sama dengan aku. Dia ada sense of belonging lah dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam konteks kita umat Nabi pula, kita dengan Nabi Musa ni, apa jasa Nabi Musa paling besar untuk kita? Kita makan budi dengan Nabi Musa.
Jasa Nabi Musa kita paling besar adalah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Fa nazaltu ila Musa faqala ma farada rabbuka ala ummatika qultu khamsina salatan. Nabi cerita, ketika aku turun daripada langit selepas mendapat perintah menunaikan semayang 50 waktu, antara orang yang aku jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tegur, apa hal? Dapat arahan apa? Jawab Nabi kita, semayang bang. Berapa banyak? 50 kali bang, satu hari. Apa jawab Nabi Musa? Muhammad, irji' ila rabbik fas'alahul takhfif. Engkau balik semula jumpa Tuhan, minta takhfif. Takhfif ni diskaun. Kau minta kurang. Kau jangan angguk je, minta kurang sikit. Fa inna ummataka la yutiquna zalika. Sebab aku punya jangkaan, umat engkau tak akan mampu nak buat. Confirm tak mampu, kata Nabi Musa. Sebab kata dia, fa inni qad balautu bani Israel wa khabartuhum. Sebab aku sendiri pernah cuba nak buat benda ni kepada mereka, tapi mereka pun tak daya juga nak buat banyak-banyak. Maka kata Nabi, faraja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati fahatta anni khamsan. Jadi Nabi pun naiklah semula jumpa dengan Tuhan. Tuhan kurangkan 5. Datang pula faraja'tu ila Musa faqultu hatta ala anni khamsan. Dan Musa kata banyak, kurang lagi. Maka kata Nabi, kerja aku naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam. Kerja aku hari tu kulu kili. Bila balik Tuhan kurang 30. Jumpa Musa kata, minta lagi kurang, banyak 30. Naik semula turun 25, turun Musa banyak, kurang lagi, ngat-ngat sampai tinggal 5. Turun tinggal 5. Nabi Musa tanya, Pak, berapa dapat? Tinggal 5 bang. 5? Banyak, minta setahun sekali je. Agakkan kita. Sebab Nabi Musa suruh dia setahun lagi. 5 taruk pedoah je, minta kurang lagi. Seminggu sekali ke setahun sekali, itu okey sikit. Macam haji ya, kita pergi sekali begitu je, kan sedap, lain sikit. Nabi kita kata, malu lah bang, pada 50 kurang-kurang tinggal 5. Ni pun 5 ni Tuhan sebut, kalau buat pahalanya Tuhan beri sama macam 50. Takkan saya minta kurang, tak kerti bahasa, seolah-olah begitulah. Bayangkanlah kalau kita semayang 50 waktu sekali sehari, 24 jam bagi 50, mana sekitar 25 minit sekali kita kena semayang. Katakanlah satu semayang tu 5 minit lah buat cowboy punya semayang. Maknanya kita berehat, kita rehat sekejap, 20 minit dah kena semayang. Setiap 20 minit kita semayang. Mana tadi kita start tazkirah, dah kena stop untuk semayang ni. Lepas tu kan tambah tazkirah, semayang lagi. Bayangkanlah. Baik tu kita, terima kasihlah Nabi Musa mengingatkan Nabi kita orang, kalau tidak 50 waktu kami pun. Itu pelajaran. Kemudian pelajaran daripada cerita Yahudi yang berkongsi dengan Nabi peristiwa Passover mereka itu adalah, Nabi nak ajar pada umat dia, kita ni kena bersyukur walaupun nikmat itu dah beribu-ribu tahun. Walaupun nikmat itu beribu tahun, kita biasanya bersyukur nikmat yang baru lah, nikmat baru lepas makan misalnya, alhamdulillah syukur nikmat baru berlaku. Tapi makanan yang kita makan masa kecil jarang orang bersyukur, padahal itu baru berpuluh-puluh tahun. Nabi suruh kita syukur benda nikmat ni walaupun nikmat tu dah berlaku beribu-ribu tahun. Bayangkan Nabi Musa dengan Nabi kita, jarak masanya begitu jauh sekali. Kalau kronologinya Nabi Adam hingga Nabi Nuh 1200 tahun. Antara Nuh hingga Ibrahim 2240 tahun. Antara Ibrahim dengan Nabi Musa 900 tahun. Antara Musa dengan Nabi Isa 1900 tahun. Antara Nabi Isa ke Nabi kita 620 tahun. Tapi walaupun gap masanya panjang, tapi nikmat itu tetap kita kena syukuri. Apatah lagi nak syukur nikmat merdeka 60 tahun, lagilah kena syukur baru 60 tahun. Ini bukan 2000, 3000 tahun punya nikmat. Jadi pelajaran daripada hadis tersebut, bersyukur walaupun nikmat tersebut telah berlaku begitu lama sekali. Hadirin hadirat sekalian, inilah riwayat yang menjadikan Ashura ini
begitu mustahak sekali untuk kita memperingati. Dan para sahabat, termasuklah baginda Nabi sendiri, memberi perhatian yang sangat besar kepada Ashura ini. Sehingga kata Ibnu Abbas, aku tak pernah menengok Nabi berusaha keras untuk nak berpuasa melebihi hari Ashura ini. Sebagaimana hadis dari riwayat Bukhari Muslim, aku tak pernah ma ra'aitun nabi yataharra siyama yauma faddalahu ala ghairi illa hadzal yaum, yaum Ashura. Aku tak pernah tengok Nabi bersungguh sangat untuk nak berpuasa melainkan pada hari Ashura. Ashura ini dia punya keutamaan dalam Al-Muntaqa. Muntaqa ni syarah Muwatta' Imam Malik, disebutkan puasa Ashura adalah puasa pertama yang hukumnya wajib sebelum turunnya kewajipan puasa Ramadan. Ramadan turun 2 Hijrah, Nabi 1 Hijrah. Jadi Ramadan belum wujud, tapi puasa wajib dah ada, namanya Ashura. Bayangkanlah. Baik itu kata Aisyah dalam satu riwayat daripada Bukhari, masa Nabi baru hijrah ke Madinah, Nabi dah pun mengamalkan puasa Ashura dan memang dah suruh para sahabat untuk berpuasa Ashura. Tapi bila turun saja perintah wajib puasa Ramadan, semenjak itu puasa Ashura dibenarkan untuk ditinggalkan. Maka kata para ulama, antaranya Imam Ibn Rajab rahimahullah, puasa Ashura ini yang pernah dilakukan oleh Nabi ada 4 fasa. Fasa pertama, fasa ketika Nabi masih berada di Mekah. Masa tu kata ulama, Nabi berpuasa dah Ashura, tapi Nabi tidak perintahkan orang untuk buat. Dia dah buat dah masa itu. Fasa yang kedua, fasa Nabi ketika baru sampai ke Madinah. Ketika itu dia tengok orang Yahudi dah pun memperingati hari Ashura dengan berpuasa. Tapi pada fasa tersebut Ramadan masih belum wajib lagi puasa. Jadi pada fasa ini Nabi banyak menekankan kepada sahabat untuk puasa Ashura. Sehingga kan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa para sahabat dia akan ajar anak-anak mereka yang kecil-kecil untuk puasa pada hari Ashura. Dan disebutkan juga para sahabat dia tak akan beri makan pada keluarga dia start daripada pagi sampai maghrib. Memang tak biasa, mungkin hari cuti ke apa, bawa pergi breakfast di luar ke tengah hari makan. Tak, hari Ashura dia tak akan buat sedia makan pun. Dan kalau ada anak-anak yang menangis kerana lapar, mereka akan alihkan perhatian anak-anaknya itu dengan buatkan permainan untuk anak-anak. Yalah, zaman dia nak pergi Toys R Us tak ada, jadi dia okey sendiri ke apalah, main kerja-kerja apa yang patutlah nak galitkan anaknya itu. Sampai demikian kuatnya diperintahkan untuk berpuasa, sehingga kan sebahagian ulama-ulama salaf macam Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad misalnya, mereka mengatakan puasa Ashura pada fasa yang kedua sifatnya wajib dan haram ditinggalkan. Oh, ketika itu. Kemudian fasa yang ketiga kata ulama, fasa ketika Ramadan diwajibkan puasa. Maka pada masa itu Nabi sudah tidak perintahkan lagi sahabat untuk berpuasa. Dan pada pandangan para ulama, pada masa itu kewajipan puasa Ashura telah pun dimansuhkan dan hukumnya jatuh status istihbab, iaitu sunat yang dianjurkan. Itu fasa yang ketiga. Fasa yang keempat, fasa terakhir menjelang Nabi nak wafat, di mana Nabi bertekad untuk nak berselisih dengan ahli kitab dalam mengamalkan puasa Ashura. Yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkisahkan bagaimana Nabi diberi khabar bahawa Ashura itu adalah hari yang diagungkan oleh puak Yahudi dan juga Nasrani. Maka ketika itu Nabi pun dia menanamkan cita-cita, fa iza kana al-amul muqbil insyaallah taala sumnal yauma tasi'. Kata Nabi bila sahabat ni dah macam cucuk-cucuk lah, ya Rasul, kita ni puasa 10 Muharram dah serupa Yahudi dah kita ni. Yahudi minat sangat 10 Muharram ni. Jangan layan kat Yahudi ni ya Rasul.
Nabi ni dia ada satu perangai. Kalau tuan-tuan perasan selalu baca sirah, Nabi ni dia ada satu perangai ni, dia tak suka serupa dengan Yahudi. Kalau tuan-tuan perasan lah, dia ada perangai dia tak berapa gemar nak mengikut sangat Yahudi ni. Kita ambil lah beberapa contoh. Sebagai contoh, peristiwa penukaran kiblat misalnya. Kiblat orang Islam, dia kalau ikutkan Baitul Maqdis asalnya. Dan Nabi masa tu memang tak ada masalah lah, memang menghadap Baitul Maqdis. Tapi tak ramai tahu rupanya dalam hati Nabi, dia tak gemar sangat Baitul Maqdis tu. Dia nak kiblat di Mekah. Dia nak, bukan sebab Mekah tu kampung dia, dah. Dia tak nak serupa dengan Yahudi, perangai dia. Sebab itu Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 144, fala yuwalliyannaka qiblaka tardaha qiblatan tardaha, dan ketika kami telah memalingkan kamu ke arah kiblat tardaha, kiblat yang kamu suka. Oh, rupanya Nabi suka. Nabi prefer untuk hala ke Kaabah berbanding dengan Baitul Maqdis. Dia ada sikit tak suka. Dia suka ada identiti sendiri. Dia tak suka ngikut orang dari segi berpakaian misalnya. Hatta menyimpan misai janggut pun banyak dalil-dalilnya kan. Nabi kata buang misai, simpan janggut. Kenapa pula? Misai dengan janggut macam orang Israel katanya. Ada sahabat simpan misai aja, buang janggut, macam Nasrani. Sebab dia sentiasa ada peraturan-peraturan. Ambil contoh yang paling mudah sekali, bab bersahur dengan berbuka lah. Yahudi puasa, Nasrani puasa. Tapi apa kata Nabi? La yazalu dinu zahir ma'ajjala nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Agama ini akan sentiasa hebat selama mana puak-puak kita segerakan berbuka, lambatkan bersahur. Sebab puak Yahudi dengan Nasrani, dia terbalik dengan kita. Jadi kita puasa, dia orang puasa. Nabi tengok kita puasa, dia puasa. Tak apa, kita kena lain sikit dengan puak itu. Jadi puak tu puasa tapi buka lambat, suka-suka hati, pukul 8, pukul 9, pukul 10. Kita cepat buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segelas dah habis. Itu kita nak cepatkan. Maknanya nampak kita bersegera. Puak-puak ada terhege-hege, relax, tak ada masalah, tak ada benda nak kejar. Sahur pun sama, sahur kita lambat sikit. Puak dia sahur duduk kedai mamak pukul 12, sahur dah, tak kena. Kita 10 ayat sebelum azan kita makan lagi. Nabi sebut, Nabi dia sentiasa suka identiti sendiri. Termasuklah dalam bab puasa Ashura. Bila dia puasa, orang Yahudi puasa, jadi campur pula ada orang cucuk-cucuk ramaknya sikit-sikit. Dia kata tak apalah, tahun depan insya-Allah panjang umur kita puasa 9 hari bulan. Jangan serupa dengan puak-puak tu. Mana kita puasa 9, puasa 10. Tapi kata sahabat, falam ya'til amul muqbil hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi umurnya tak panjang. Tahun depan itu dia tak dan puasa 9 hari bulan. Jadi ini 4 fasa kata ulama yang merupakan fasa puasa Ashura dalam kehidupan baginda Nabi. Dia Ashura ni istimewanya, begitu istimewanya. Ada satu riwayat seorang ulama salaf bernama Fathi bin Shakhraf. Dia cerita, kuntu afattu linnamal khubza kulli yaumin falamma kana Ashura lam yakuluh. Kata Fathi bin Shakhraf, dia ni ada satu tabiat, hari-hari dia akan beri semut makan. Ni ulama pelik-pelik. Dia beri semut makan. Dia bawa roti, nampak semut merayap, dia letakkan roti. Biar semut tu bawa makan. Tak susah-susah lah nak pergi ambil rumah orang manjat meja, susah. Dia bagi. Ya, itu kita tak terfikir nak buat ya. Kita spray lagi ada. Dia tak. Dia lain orang supi ni, dia lain sikit. Bagi semut makan. Tapi kata Syekh Fathi bin Shakhraf, walaupun aku bagi semut makan hari-hari, tapi aku dapati bila tiba falamma kana Ashura lam yakulu, tiba hari Ashura, aku tengok semut ni tak makan roti-roti yang aku beri. Ini satu. Tuan-tuan, ni dah terlepas tak dah nak tahu ni. Tahun lepas lah, panjang umur,
Hari Ashura kepada yang malas puasa lah. Yang puasa tu tidur je lah. Yang tak puasa kita tengok semut makan ke tidak. Tak. Saya ingat bagi makan semut ni bagus lah, kos tak tinggi. Nak beli kucing tinggi kos, bawa klinik lagi, surat beranak lagi, buka Instagram, leceh tu. Baik kita beli semut. Semut bagus. Kita pun tak kenal mana satu semut orang semut kita. Roti gardenia tu berapa ringgit. Ambil cubit berapa ketunan dia makan. Saya ingat kita beri makan semut lah lepas ni. Bagus hobi baru. Hobi baru. Kalau diorang kata, ngapa engkau bagi semut makan? Lain kali dengar ceramah kata. Rupa ni amalan ulama dulu, beri semut makan. Bayangkan lain. Ada satu kisah yang lain disebutkan oleh Khatib dalam kitab tarikhnya. Dan cerita ni dinukilkan dari kitab Lataiful Ma'arif. Disebutkan anna surrat awwala tairin soma Ashura. Kata ulama, ada satu burung nama burung surat. Burung surat ni dia puasa pada hari Ashura. Burung surat ni burung cuckoo shrine kalau dalam bahasa Inggeris lah. Burung kelabu sayap hitam, benda nama bahasa Melayu tak tahu benda nama. Ferzihil ada lagi lah burung-burung rare macam tu. Walaupun kisah ini kita tak tahu sejauh mana dia punya kebenaran, tapi cerita-cerita tentang ulama-ulama salaf menyaksikan kekawanan haiwan yang tidak makan pada hari Ashura kecuali matahari terbenam. Ini adalah cerita yang cukup masyhur, ditulis dan dikisahkan oleh para ulama salaf. Benar ataupun tidak, tak ada kajian empirikal pernah dibuat. Tapi yang bercerita ni bukan pelawak ulama. Yang bercerita-cerita ni, kami dulu pernah tengok burung puasa. Ulama ni pula, kami dulu pernah tengok semut puasa. Yang bercerita tu ulama, kajian tak pernah dibuat, menjadikan cerita-cerita tersebut kekal misteri lah. Cuma kalau nak tahu, buatlah dia punya uji kaji pada tahun-tahun yang mendatang, insya-Allah. Dia puasa Ashura ini, selain daripada benda ni sebab Nabi buat, ganjaran dia itulah yang kita nakkan. Sebab dalam hadis Abu Qatadah, siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanatal lati qablahu. Puasa hari Ashura, kata Nabi, aku berharap agar Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis Tirmizi. Jadi dosa yang setahun boleh diampunkan dengan puasa sehari Ashura. Oh, besarlah ganjaran dia. Tapi kata ulama, puasa yang nak diampunkan, dosa yang nak diampunkan itu adalah dosa yang ringan-ringan sajalah, yang tidak melibatkan hak orang. Itu tak dibenarkan. Maksudnya kalau mengambil hak orang, jangan ingat bila puasa sehari habis semua ampun dah. Contoh, kita datang surau SPA pinjam Yasin tak pulang-pulang. Oh, ingat kan masa Ashura apa dak kau kena pulang balik Yasin tu dulu. Lagi tak pulang lagi itulah tak diampunkan. Yang ni dosa-dosa hak kita pun tak berapa nak buat tapi terbuat masalahnya. Contohnya nengok benda tak senonoh, bukan nak tengok sangat. Macam ni tengok Facebook apa semua ni Kadang tu Facebook ni bukan semua senonoh. Kita tengok surau ni, surau sana, bawah kan iklan. Ingin ramping pinggang, gambar bergerak-gerak. Dia tulis sponsor situ kan. Bukan kita nak tengok dia selit macam mana tak tahu. Sponsor, advertisement. Kita tolak nak pergi slide ke bawah, terpicit pula dah. Keluar 6 window buk dalam telefon. Ingin kurus, ingin ni, perut tu goyang. Jadi kita ni bukan nak menengok perut orang puan sangat. Dia keluar iklan begitu. Itu tak sengaja dia. Jadi istighfar, minta ampun, puasa Ashura, burn semua. Itu yang kita nak. Cuma peringatan bagi kita yang nak melakukan Ashura ni dah terlepas tak adalah. Kalau tahun-tahun yang mendatang, eloklah kita berpuasa jangan pada 10 Muharram semata-mata atau Ashura semata-mata. Sebab kita ini nak berbeza dengan Yahudi. Kata Ibn Abbas, sumut tasya' wal ashir wa khaliful yahud. Puasalah pada 9 dan pada 10 Muharram supaya kita berbeza dengan orang Yahudi. Bagaimana kita sebutkan tadi, Nabi dia memang ada kecenderungan, dia tak berapa suka kalau kita ini serupa dengan pokok-pokok lain. Kita biar ada identiti kita sendiri.
Justru ulama simpulkan ada 3 tingkatan orang puasa Ashura. Yang paling sempurna sekali orang yang puasa 3 hari. Ini paling perfect, iaitu puasa 10 Muharram Ashura, kemudian ditambah sehari sebelum dia 9, dan sesudah dia 11. Jadi puasa 9, 10, 11. Ini ranking nombor 1 lah. Yang kedua, puasa 2 hari saja, 9 dan juga 10. Inilah yang paling banyak disebutkan di dalam hadis-hadis. Level yang ketiga, puasa 10 saja pun tak ada masalah. Level yang keempat, tak puasa langsung pun tak ada masalah. Sebab memang tak puasa pun tak apa, tak ada masalah. Inna Ashura yaumun min ayamillah, faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Hadis Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, hari Ashura adalah hari-hari Allah, hari istimewa. Siapa yang mau, berpuasalah. Siapa tak mau, tak puasa, tak ada masalah, kata Nabi. Sebab dia istihbab, sunat yang dituntut. Sunat tetap hukumnya sunat. Tapi kalau kita sunat ni, jangan pegang kaedah yang biasa tradisional kita pegang. Sunat ni artinya buat dapat pahala, tak buat tak apa. Sifat tu kita kena buang. Dah tak boleh dah pegang kaedah itu. Kalau kita pegang takrifan sunat, buat dapat pahala, tak buat tak apa, saya ingat sampai bila-bila kita tak buat amalan sunat, kita jadi tak kisah. Contoh, lepas sembahyang suruh zikir, kenapa tak berzikir? Sunat kan, buat pahala, tak buat tak apa. Tak apalah, tak ada masalah. Lepas sembahyang tak baca Quran, apa kata baca Quran? Lah, bukan wajib, benda sunat. Baca buat pahala, tak baca, benda masalahnya. Selagi kita pegang kaedah tu, kita tak akan beramal. Jadi kita tukar. Sunat ni adalah buat dapat pahala, tak buat rugi. Baru dia ada semangat sikit. Macam baru ni Muharram 10 Ashura, 10 Muharram Ashura. Siapa yang puasa baru ni dapat pahala, yang tak puasa rugi. Orang yang pegang takrifan rugi, dia akan ralat. Alah, ngapalah aku tak buat. Sebab tak ada jaminan pun tahun depan jumpa lagi. Tak ada garanti langsung. Tak ada garanti. Jadi orang yang sentiasa pegang kaedah sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi, dia jadi semangat nak beramal. Tengok Quran, malaslah baca. Tapi bila teringat, tak baca rugi. Baca sekejap, dia jadi semangat. Dia pegang takrif tu. Dia sunat ni memang, apa juga amalan sunat, kita pegang takrif itu. Contohnya, baca Quran. Baca Quran dapat pahala, tak baca rugi. Iktikaf masjid, iktikaf dapat pahala, tak iktikaf rugi. Apa lagi? Poligami, sunat. Poligami dapat pahala, tak poligami rugi. Itulah rugi je. Dia tak berdosa, rugi je lah. Rugi je, rugi. Tak ada. Tak ada masalah, bukan kata wajib, sunat. Sunat, rugi je. Itu contoh sajalah. Cuma hadirin sekalian, di ujung pertemuan ini kita nak bangkitkan satu isu yang telah pun timbul kebelakangan ni oleh golongan-golongan muda, orang yang generasi baru ni lah. Sebab kita punya program ni pun program ada pengisian bubuk Ashura macam-macam. Ada yang agak meremehkan atau menimbulkanlah isu bubuk Ashura. Barang perlu diingat, bubuk Ashura ni tak ada kena-mengena agama pun. Tak ada kena-mengena agama. Tak payah buat penat je kalau kita, ni dalilnya dulu Nabi Nuh, tak ada Nabi Nuh. Benda ni tak ada kena-mengena dengan tu. Tak ada kena-mengena. Mungkin ada tapi tak berapa kuat. Kita ingin katakan begini. Tradisi Ashura ni tradisi Melayu. Dia panggil tradisi Muharraman ataupun tradisi suraan. Surah tu orang Terengganu panggil sura. Ashura tu sura, bubur sura. Bagi kita Nusantara disebut suraan, Muharraman. Dia memang tradisi Nusantara. Dan barang perlu diingat, kalau kita belajar budaya, tradisi budaya, apa juga ritual, dia panggil rites of passage ataupun ritual pelintasan. Perasan tak, dalam tradisi dan budaya dunia ni, dia akan ada elemen kulineri sebagai simbol. Apa juga tradisi. Sebagai contoh, bagi kita di Nusantara, bila 1 Syawal, Idul Fitri, kita ada kulineri kita.
Iaitu kita ada lemak, kita ada ketupat, kita ada pulut kuning, rendang. Benda tu tak ada kena-mengena Islam pun. Janganlah nanti lagi 50 tahun entah mana punya ustaz ceramah pula, ini ketupat ni sebenarnya bagaimana Nabi SAW. Dia memang makanan di zaman Nabi Ibrahim. Wah, ni ingat kot. Tak ada kena-mengena, tak ada. Dia hanya wujud dalam bentuk tradisi. Kalau tak ada pun tak apa, tapi dah rapat. Saya ingat moden macam mana pun orang Melayu dia tetap buat ketupat dan lemang jugalah. Saya ingat lagi 10 tahun, 20 tahun bukan kekal. Orang duduk luar negara, duduk luar negara, cekok putih siang malam dah orang kita ni. Ketupat semacam. Dia tak nak cheesecake hari raya. Dia mesti, sebab tu ritual passage dia macam rites of passage, tak boleh nak ubah. Sama juga bangsa lain, orang Cina, masyarakat Tionghoa, kawan-kawan kita. Bila tiba Chinese New Year, dia akan buat yisang. Dia tak nak makan kuih tiaw lakna ke, dia tak nak steamboat, tak nak. Dia nak ya ramai-ramai pegang chopstick. Dia budaya, dan benda tu tak ada kena dengan agama. Hatta kalau orang Kristian sekalipun di Amerika Syarikat, bila tiba saja Thanksgiving Day, dia akan ada makanan khusus, ayam bakpao, ayam panggang, turki benda nama. So gemuk-gemuk ayam, dia goleklah ayam itu. Dia makanan tu tak ada kena-mengena agama, tapi dia kalau tak ada tak syok. Begitu. Kalau Mr. Bean tu saya buat kelakar kira, masuk kasut, masuk stoker, dia nak menggemukkan turki dia itu. Sebab itu tradisi kulineri mesti dilihat sebagai tradisi yang berpisah dari syariat agama. Dia hanyalah tradisi yang memberi warna dan nuansa budaya, warna-warni dalam ritual kebudayaan ataupun perayaan ataupun celebration ataupun festival, sebagai satu manifestasi kesyukuran. Dan Ashura itulah dia punya sifat dia. Kita tak nampak dia kaitan dengan agama, tapi dia adalah warna yang mencantikkan Muharram ataupun Ashura itu sendiri. Dan barang perlu diingat, Ashura atau bubuk Ashura kita biarkan kekal, tak ada masalah. Sebab saya fikir kita orang Melayu ni, kita kaya dengan budaya. Banyak daripada budaya yang wujud kita jadikan adat jadi syariat, jadi keadat macam-macam. Saya pecahkan 3. Pertama, kita ni ada unsur ibadat di dalam adat. Yang kedua, ada unsur adat dalam ibadat. Terbalik pula. Yang ketiga, ada adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Beza tu. Pertama, ada unsur ibadat dalam adat. Adat orang Melayu penyayang. Orang Melayu ni perangainya suka raih orang. Baik itu kalau di kampung-kampung, di bandar kita mungkin tak ada dah budaya ini. Kalau di kampung-kampung, kita pergi rumah pak saudara, mak saudara tengah hari misalnya. Pergi, tiba dekat waktu nak makan. Melah makan dulu, benda lorat nak balik. Tak apa, tak dan singgah sekejap, enjin pun tak padam. Kau makan dulu. Kau tak makan, kau jangan datang rumah aku. Makan ni benda mustahak bagi orang Melayu. Orang datang mesti makan. Susah macam mana gaji tak masuk pun, tetamu mesti kasih makan. Biar kita susah tak apa, tetamu bagi makan. Kita punya perangai mak ayah kita ajar begitu. Jadi bila kita suka raih orang, kita raih dengan makan. Kalau tetamu tu seorang, milulah secawan. Kalau datang satu kereta, kita buatlah mi goreng sikit. Kalau dah sekampung datang, buat kenduri lah. Buat kenduri, buat berjamu. Jadi Melayu kesimpulannya, dia suka berjamu, suka buat kenduri, makan-makan. Lepas itu ceramah, sampai sekarang dia makan. Nak maulid, maulud tak ada makan orang tak datang. Maulud dengan mulut dekat-dekat bunyi tu. Ya. Dah bersusun dah makanan, baru ceramah biasa, belum maulud lagi. Bayangkanlah. Bukan sebab dia orang suka meraih. Tuan-tuan, kita kutuk apa lah bagi makan bazir. Tak, kita bangsa suka raih. Jadinya bila ala-ala orang datang makan, takkan duduk bersembang. Kita masukkan ibadat. Masukkan situ, doa sikit. Mula doa makan. Rasa pendek pula doa makan. Minggu depan buat kenduri, panjang sikit tu imam, panjang sikit. Lama-lama panjanglah doa tu. Itu yang
Lama betul imam ni doa panjang no. Jadi orang kita memang suka sangat kalau dengar Rabbana Atina. Nak habis dah ni, nak habis ni Rabbana Atina. Boleh makan dah ni. Budaya. Jadi bila selit doa adalah zikir. Berduduk saya saja zikir. Lepas tu berduduk saja dia baca Yasin. Bahawa orang Melayu kalau tak suruh buat kerja begitu, dia duduk, dia ngumpat kerja siapa tu, ngumpat. Baiklah, bagi dia Quran suruh dia baca Yasin lah. Paling pemalas kita ni Yasin okey lah 83. Kena Baqarah panjang sangat, baca Yasin. Yang kedua, ada unsur adat dalam ibadat. Contoh, baca Quran ibadat, tapi no such thing khatam Quran. Mana ada orang boleh khatam Quran? Quran ni kena baca sampai mati, mana boleh berhenti. Awak bila khatam Quran dah jam 6, lepas tu tak baca dah? Tak baca, dah khatam, tak baca buat apa? Sebab bagi dia dah khatam Quran lah. No, Quran ni baca bila-bila kan. Cuma bagi kita, kita adakan ritual menghatamkan Quran sebagai simbolik anak dara kita dah layak jadi isteri orang. Semalam nak menikah, siang khatam Quran dulu, baca ni daripada Izzajah sampai kurang Zawinan, baca khatam Quran. Dah bila khatam, si ada makan-makan, makan tak boleh lari ya. Ajak orang makan pulut kuning, syukur ustaz tu bagi kain sepasang, suka khatam Quran. Lepas tu sampai sudah tak baca Quran, dah khatam katanya. Kalau main nak buat sekali khatam majlis, pensan Imam Syafi'i. Dia bulan Ramadan berapa puluh kali khatam dalam bulan Ramadan sekali. Bengkrak gaji dia nak buat kenduri tiap-tiap kali khatam. Jadi contoh yang lain, berkhatam, bersunat. Sunat itu ibadat, tapi orang Melayu dia tak nak buat cara, tak ada majlis ni dia tak suka. Baik tu orang Arab apa, anak lelaki lahir terus sunat je. Sunat terus. Orang kita dah jam 6 baru sunat kan anak tu. Kalau timbang kat 0.5 kilo dah saya ingat. Banyak. Besar dah budak tu baru nak disunat. Sebab dia nak ada ritual. Ada pikul atas tandu. Saya ingat sekarang tak ada dah kot. Dulu di kampung bersanding bagai. Orang dah bersanding. Sepupu-sepupu duduk atas pelamin. Pikul dia orang ingat nak menikah pun sunat ya. Suka zaman itu. Lepas tu panggil pula yang berhormat. Sembuh dengan air bomba. Putrajaya dulu kampung rendahan sungai. Benda tu tak ada dalil apa pun. Dia hanyalah adat dalam ibadat. Maksudnya nak marah lebih-lebih, marah sikit-sikit dah ha? Benda tu ibadatnya ada, tapi adat tu kita buatkan. Ada juga adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Bagai contoh, lepas tarawih, orang penat 20 rakaat, geng 08 memanglah pendek aja. Geng 20 dengan bilai, dengan dahaga menyebut fadlan minallah ni'mah ulti. Jadi orang kita kan suka ra'i orang. Habis tarawih buat air, panggil moreh. Moreh kalau kaji mana ada wujud. Kita mandai buat moreh ni. Sebab kita meraih orang penat 20 rakaat. Orang buat 8 jarang buat moreh. Buat kedai banyak lagi buka masa itu. Sekarang 20 lewat. Mamak dulu mamak tak ada 24 jam. Jadi diorang buatkan lah air, kuih-kuih belen buka tadi, beri makan. Tapi sekarang dia buat complicated lah. Ada moreh tu nasi ngapa. Asalnya begitu juga akikah itu ibadat, tapi ada adat yang dimanifestasikan. Contohnya bila nak akikah ada majlis. Majlis tak boleh lagi. Dia buat berzanji, dia buat potong jambu. Potong jambu tu pula tahnik tu memang tak ikut peraturan lah. Peraturannya dalam within 7 days. Budak tu lahir dalam 7 hari berikan tahnik. Dia dah budak tu dah sebulan dah kadang tu. Ubun-ubun nak keras dah, buat lagi cukur jambu apa semua. Dia kalau tahnik ni kita buat sendiri pun boleh. Ambil kurma, punya gigit-gigit sikit, jangan telan. Dalam mulut tu ambil, masukkan dalam mulut budak tu. Jangan makan kurma telan biji masuk, meninggal budak tu. Pandai-pandai lah kan, terlampau nak buat kan, lupa masukkan. Lepas tu tapi sekarang complicated. Oh siap ada selawat, berjanji, berdiri duduk. Lepas tu ada pula ayah yang pegang. Ada ni pegang dulang, ada kelapa muda ada gunting, ada garam, gula, asam keping. Macam nak buat tom yam lah. Tapi kita tengok tu kita faham ini adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Tak payahlah marah. Benda tu sikitnya lah boleh tak ansur lah. Jadi kalau isu
bubur Ashura kita nak marah tak selesai. Tak selesai. Dan kita kena akui, kalau ikutkan dalam budaya kita di Nusantara, dulu ibadat surah ini dia panggil sesaji surah. Sesaji surah ni ada 40 hidangan. Dah buang 39, tinggal bubur Ashura je tinggal. Yang lain 39 dah tak. Saya ingat dah tak wujud dah sekarang ni. Dah hampir tidak ada, pupus. Antara hidangan yang orang tua-tua dulu buat, damar kembang, santan kanel, kembang pancawarna, kembang staman, bumbu kinang, bubur skala, bubur pancawarna, cengkeh gading, kembang mayang, tumpeng robiok, tumpeng kendit, nasi kuning, nasi golong, pala kependem, pisang rojo, daun keluih, daun beringin, tebu hitam. Senarainya panjang sangat.